Baiklah, Terengganu menanti kunjungan pasukan Melaka United yang berdepan pelbagai masalah pada ketika ini dengan jaringan pertama terhasil seawal minit ke-16 yang disempurnakan oleh Kepa Sharman dan selepas itu walaupun ada satu peluang yang terhasil selepas itu pada minit ke-28 Musharraf Azwari gagal untuk menyudahkan peluang dan selepas itu bersambung di penghujung ataupun penghujung babak yang pertama menyaksikan ada insiden yang cukup nyata menyentak semangat kesemua yang berada di stadium. Itu akan kita bincangkan nanti kerana selepas itu kemasukan Nick Sharif memberikan jaringan yang kedua dan selepas itu pesta gol untuk pasukan bimbingan Nafuzi Zain terus berlangsung. Selang seminit giliran Kepa Sharman meletakkan jaringan ketiga, jaringan kedua pribadinya untuk Terengganu berada di depan dengan 3-0 sebelum TJ Kipre pada minit ke-67, minit ke-74 dan juga 75 untuk kemenangan bergaya pasukan Terengganu di laman sendiri. Tetapi saya lebih tertarik untuk saya bincangkan nanti bersama dengan Asmoi Bakiri bagaimana kematangan pemain yang memakai jersey nombor 7 Faisal Halim nyata membantu dengan 4 assist yang dihasilkan membolehkan pasukan Terengganu mencipta peluang demi peluang untuk kemenangan bergaya 5-0 menewaskan Melaka United. Baik, maklumat terbaru saya sempat untuk menghantar pesanan WhatsApp sebentar tadi kepada pengurus pasukan Terengganu FC, saudara Joe Ginola ataupun kita panggil Abejo kita. Dan WhatsApp itu dibalas. Saya tanya macam mana keadaan penjaga gol. Dia kata not now boh. Dalam red zone. Okey, keadaan separuh sedar. Jadi kita sama-sama doakan agar Rahadia Zali Rahalim segera untuk sembuh selepas insiden pelanggaran. Bagaimana pelanggaran itu berlaku, itu akan kita bincangkan nanti kerana kita berikan tumpuan terlebih dahulu kepada kelima-lima jaringan yang dihasilkan. Kalau dilihat hari ini tradisional. Awalnya tradisional. Okey, 4-4-2 dari Nafuzi. Tetapi selepas itu apabila mereka memperolehi jaringan pertama, khususnya di babak yang kedua, mereka merubah struktur itu kepada lebih numbers player di bahagian tengah dan juga bahagian depan. Ya, betul. Saya setuju. Itu Nafuzi terapkan dulu dalam segi bentuk permulaan formasi untuk meletakkan dua penyerang mereka. TJ Kipre dengan Kepa Sharman, dia ni mesti gandingan dua ni mesti bermain dekat atas sebagai attacking third ataupun attacking scoring player lagi untuk tambahan. Kemudian budak jahat Faizal. Dia ni player yang saya ingat Nafuzi pun tak banyak. Tak payah bagi tahu apa kat dia. Ya, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia dalam dunia dia sendiri. Ya, dia tengok cara dia pergi menghantar bola, cara dia beat, cara dia pergi penetrate, dia facing attack the players one to one semua. So ini yang berlaku. Tapi ini perkara mudah paling dibuat. Dalam situasi ini dia membuat hantaran bola ke tengah. Dan kedudukan Kepa Sharman saya ingat baik kerana dia attack bola di bahagian tengah dengan tandukan dengan gol pertama terhasil. Okey. Mereka mempunyai dua. Yang pertamanya Faisal Halim. Ya. Yang keduanya Faiz Nasir. Kedua-duanya adalah pemain yang akan beat player one to one. Pemain yang suka kepada short pass, 1-2 buka ruang. Ini juga menambah keberkesanan di bahagian depan, memudahkan positioning untuk Kepa Sharman dan juga TJ Kipre. Betul. Dan ini pergerakan dua ni apabila Faiz dengan Faizal, dia akan lakukan perkara yang kalau saya defender dia datang attack kita is satu masalah apabila dia memberikan tekanan dengan 1-2 berlaku. Ini awak masukkan tadi cukup baik gandingan dengan Kepa Sharman berlaku di dalam luar D box tapi 1-2 masuk dalam D box. Cutback Nick Sharif baru buat pertukaran. Sentuhan pertama menjadikan gol kedua. Cukup baik. Larian itu tak perlu laju tetapi bagaimana bola itu singgah di tempat persinggahan yang sepatutnya Asmoi Bakiri. Ya, betul. Ini rebound ball ataupun second ball daripada clear tidak jauh.
Nick Syarif berada dalam kawasan untuk melakukan rematan terus menggunakan kaki kiri, tapi apa pun yang berlaku, gerakan Faizal Halim dulu. Ini dia punya trademark lah. Dia akan attack satu lawan satu, masuk dalam D-box, cutback. Okey, kita akan teruskan dengan 4 lagi jaringan. Okey, kita akan roll juga. Dalam masa yang sama, saya lebih suka untuk melihat bagaimana peranan Kepa Sherman dan juga Cici Kipri. Dia akan berada pada sambil lari bola tu disentuh, kemudian dia akan buka ruang. Nampak weh? Okey. Kan? Dia jalan, dia sambil-sambil tengok satu. Okey, yang kedua dia makan. Ini yang dia shoot lah. Tetapi ada beberapa pergerakan yang saya katakan dia sambil lalu dan dia akan melakukan finishing. Okey, betul. Okey. Ini lebih terjemah lebih tepat. 1-2 berlaku, kemudian dia masuk ke dalam cutback, dia bukan cutback. Dia buat larian terus ke dalam kawasan tengah untuk dapatkan ruang yang lebih besar menjadikan gol. Rematan tepat sebab dia tanpa disentuh, dicabar. Dia tak kena challenge pun daripada berlakunya gerecekan tersebut, dan itu advantage untuk dia melakukan jaringan. Agak sedikit dalam keadaan tak cukup baik pemain-pemain pertahanan pasukan Melaka. Mereka Director saudara Long Adi Syafli. Bagi sekali lagi tu saya nak tengok yang tadi tu. Yang dia lari tu sebab apa? Kalau intention positioning badan dia kan? Ke kiri. Yes. Tapi dia masuk ke yes. dalam. Kita tengok tu, yang tu cantik. Yeah. Sebab saya rasa macam tengok Yang pertama. Okey, dia dapat bola tu dari Manuel Ott tak rasa saya. Betul. 1-2 yang dia very simple. Ya, betul. Saya tertarik kerana tak perlu banyakkan. Ada ruang space yang cukup baik, tak perlu lagi menggelecek sampai ke dalam depan gol. Rematan sebenarnya berlaku dalam luar D dan 1 2 3 touch dan gol terhasil. Okey, selepas itu jaringan berikutnya yang menampakkan keberkesanan Cici Kipri. Walaupun dia sudah pun usianya sedikit dah meningkat sedikit. Ya. Tetapi saya suka kepada lihat bagaimana dia berlari pada kedudukan tidak begitu ke depan, tidak begitu ke belakang, dan kemudiannya melakukan satu tapping yang sama ada dia berlari ke depan sedikit. Betul. Dia berada dalam kawasan near post sebenarnya, Fizal. Kalau kita tengok dia tak perlu lari jauh daripada untuk terima bola tersebut, tapi meletakkan diri, menempatkan dia dalam situasi scoring area lebih penting, kerana dia dapat lihat bahawa kedudukan Faizal, apabila Faizal dia through masuk ke dalam nak buat cutback menggunakan kaki kiri, jangkaan bola tu bukan akan pergi jauh di bahagian far post, tapi Cici Kipri ada bahagian near post. So tapping yang baik kerana dekat dengan jarak goal, scoring goal, dan dia budak mengkuang ni pula. Ya. Kalau tengok bola tadi dia dah terlepas Betul. Body Tetapi dia. Dia ni very mature. Dia bola tu dia terlepas. Dia sebenarnya pada pengamatan saya lah, kalau lain-lain player tu mungkin dia akan hold sekejap ataupun tapi dia kedudukannya dia yang penting the sharpness tu, dia hantar sharp. Betul. Dia punya body movement shape untuk kelirukan defense tu berlaku. Kalau kita tengok kalau kita tengok itu yang gol ketiga berlaku, dan gol keempat ni kita terus pergi gol keempat. Kita tengok ini macam kita bincang awal tadi Ini gol kelima. Dia gol kelima. Ya, dia attack player tu, Hafizal. Itu yang memang attacking player, pergi attack defense 1 2 3 4 untuk memberikan lorongan kepada Cici Kipri. So Cici Kipri ni dia akan tahu, dia akan the last ball yang dia akan terima daripada Faizal pasti untuk pergi terus menjadikan gol. Confirm kolap ni. Confirm on list wajib. Kan? Geng baju putih mesti panggil ni. Ya, dia dah minum sesama dah. Dah minum sama-sama dah. Okey. Seperti yang kita ketahui, kecederaan yang berlaku membabitkan penjaga gol Rahad Zali, penjaga gol pasukan Terengganu nampak serius, dan saya akan cuba mendapatkan reaksi terkini. Dalam masa yang sama, kita mengharapkan kedudukan ataupun kondisinya kembali dalam kedudukan seperti sedia kala. The latest ini insidennya pada kedudukan bola 50-50, tetapi pertembungan dia bersama dengan saya tak pasti, tak dapat jelas siapa pemain gantian nombor 21 untuk pasukan Melaka United, iaitu Haris Naim. Mengakibatkan pelanggaran ini berlaku yang memungkinkan kedudukan
yang agak serius yang menyaksikan van ataupun ambulans Jabatan Pertahanan Awam terpaksa masuk ke dalam. Dan ini yang terkini di Twitter Joe Rosie ataupun Joe Ginola. Abe masih kat red zone. Doctor will proceed for X-ray and CT scan. Still lagi half, masih lagi separuh sedar. Dia berada di Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Jadi sama-sama atas nama keluarga bola sepak Malaysia, kita doakan agar keadaan penjaga gol pasukan Terengganu ini kembali semula dalam kedudukan Kalau kita sentuh tengok balik situasi rempuan ataupun bukan disengajakan ataupun dia situasi 50-50 yang goalkeeper perlu keluar, pemain perlu mendapatkan bola, saya rasa fair, tak ada niat dalam niat rempuan itu berlaku untuk mencederakan. Itu yang lebih jelas kita nak menjelaskan sini sebab kalau dilihat di sini ini adalah lantunan pertama 1-2. Perkataan penjaga gol kena keluar dengan cakap berani untuk keluar dapatkan bola terletak kepada penjaga gol ini. Saya berikan kredit yang besar kerana dia tahu kesilapan pemain pertahanan menghantar bola ke belakang, dia keluar untuk pergi berebut bola, tapi kita dapat lihat bahawa pemain jersey nombor 21 dengan 9 yang baru dibawa masuk Harith untuk pergi dia bukan pergi merempuh 50-50 untuk pergi mendapatkan bola. Tapi saya tertarik itulah indahnya bola sepak. Apabila kecederaan itu berlaku, dalam secara langsung kita dapat saksikan pemain Melaka United, pemain Terengganu menutup untuk memberikan ruang sedikit, tidak mahu insiden itu disaksikan oleh kesemuanya kerana pada ketika dan keadaan sukar itu mereka di atas padang pastinya menghormati kedudukan kecederaan yang dialami oleh penjaga gol itu. Jadi syabas, begitulah indahnya bola sepak, hormat menghormati, memberikan ruang kepada penjaga gol pasukan Terengganu untuk dia mendapatkan rawatan. Dalam masa yang sama juga saya cuba untuk mendapatkan terkini kerana insiden tersebut nyata sedikit serius. Okey, saya rasa pemain-pemain Melaka saja yang mempunyai jawapan. Mereka tahu, tetapi kita kena berikan kredit kepada pemain-pemain yang tetap turun, okey, memperagakan aksi, tetapi terkini membabitkan penjaga gol pasukan Terengganu, Brother Joe kita, dalam WhatsApp terbaru pada saya menyatakan penjaga gol ini belum lagi dimasukkan ke bilik X-ray untuk menunggu keadaan dia lebih stabil terlebih dahulu. Okey, ini mutakhir kami bawakan kepada anda perkembangan tentang penjaga gol pasukan Terengganu. Okey, dua cerita yang berbeza untuk Nafuzi dan juga Asri Ninggal. Saya bawa sedikit kepada bagaimana kedudukan membawa ke final nanti untuk pasukan Terengganu kemenangan ini. Okey, betul. Sedikit sebanyak Nafuzi perlukan kemenangan ini untuk persiapan ke final. Dan dia lebih berpuas hati tadi apa yang dimaklumkan tadi selepas 1-2 gol berlaku, confident pemain, level pemain dalam tim dan players lebih kuat dan lebih menarik apabila dia kata dimaklumkan tadi bahawa pemain-pemain itu menjadikan gol lebih penting. Kipas Sherman, Kipre untuk dibawa kepada perlawanan final nanti, at least persiapan. Dan saya rasa teamwork yang baik dalam pasukan Terengganu sendiri kerana pertukaran-pertukaran pemain berlaku dengan baik dan untuk kemenangan menentang pasukan Melaka ni baik untuk mereka meneruskan perjalanan ke final nanti. Okey, kita harapkan ada cerita menarik untuk pasukan Melaka United. Kerana difahamkan salah satu pasukan yang sedang berdepan masalah gaji akan menyelesaikan tunggakan mereka pada Isnin nanti. Satu pasukan telah pun bakal selesai. Jadi kita harapkan Melaka United juga yang dikabarkan mempunyai masalah yang sama dapat menyelesaikan. Kerana at the end of the day, seperti selalu saya katakan, player nak pergi main ni pun, dah dapat main ni pun, saya rasa kita kena berikan kredit kepada pemain pasukan Melaka United. Okey, baik. Kita akan terus bersama dengan antara wartawan yang paling saya takut. Okey. Karl Nunes. Assalamualaikum, Karl. Waalaikumsalam. Salam nasi dagang daripada Kuala Terengganu. Bawa makan dah? Bawa makan, dia tunjuk jalan tu. Dia lebih arif. Padahal saya orang Terengganu. Pelik awak ni, Karl. Karl, saya lebih kepada pasukan Melaka United. Masih lagi kalau kita lihat reaksi daripada Asri Ninggal, I reserve my comment. Apakah ada cerita lain yang mungkin anda dapat ketahui?
sepanjang saya menjadi orang cakap mengikuti saingan Liga Super sehinggalah diberi kepercayaan untuk membawakan liputan dari minggu ke minggu. Saya fikirkan perkara ini saya memetik kata-kata Abang Hafizah sendirilah kan. Kalau perkara itu cepat, tepat dan tiada masalah pada era profesional ini, saya fikir perkara sebegini tidak benar berlaku. Bukan saya bercakap mengenai keputusan 5-0 yang membawa kepada kemenangan terbesar Terengganu FC pada musim ini, tapi saya bercakap kepada gaya permainan yang ditampilkan oleh Melaka United itu sendiri yang saya fikir dalam penggirasaan saja sebelum saya pergi ke tandas 18 kali dalam separuh masa yang pertama melepaskan penguasaan bola dengan begitu saja. Saya fikir untuk pasukan profesional dalam saingan tertinggi yang menduduki kedudukan di tangga yang ke-8 sebelum sepak mula pada sebentar tadi, perkara itu tidak sepatutnya berlaku untuk pasukan seperti Melaka United. Ada perkara yang lebih mendalam yang membawa kepada statement yang dikeluarkan daripada Asri Ninggal, I reserve my comment. Dan untuk itu kita harus orang cakap respect lah kepada keputusan jawapan itu, di mana rakan tugas Fina Nasrum sempat berbicara dengan CEO Melaka United pada minggu lepas dan beliau berkatakan perkara ini akan dilunaskan dan saya fikir selepas seminggu berlalutan saya fikir perkara itu seharusnya dilunaskan untuk sebuah pasukan yang elit berada di kedudukan yang terbaik dalam saingan Liga Super. Dan berbagi pada cerita pada malam ini, semua ramuan yang digarapkan Nafuzi Zain menjadi pada ketika Kepa Sherman dan juga Cicek Kipre pamer orang cakap kombinasi yang baik menjelang perlawanan akhir pada temu Johor Darul Ta'zim Sabtu minggu hadapan. Okey, juga tak ada soalan. Oh, ada rumus lah. Semua saya dah bagi. Man of the match Terengganu. Man of the match Terengganu Faizal Halim. Saya lebih suka berbicara mengenai bukan siapa yang skor sebenarnya. Sebenarnya siapa yang menggerakkan permainan. Kalau siapa yang menonton pada perlawanan sebentar tadi, Faizal Halim secara relanya untuk bertukar daripada posisi sayap kiri ke sayap kanan selepas 30 minit yang hamba oleh Faiz Nasir kan. Messi, pemain muda itu gagal untuk menghidupkan peluang dan juga ruang yang ditagih Kepa Sherman dan juga Cicek Kipre pada separuh masa yang pertama. 30 minit diberikan, beliau berada di wing kanan, tidak boleh nak melakukan permainan dan Faizal Halim rela hati untuk bertukar posisi kesaingannya di sebagai sayap kiri. Itu antara intipati di sebalik kejayaan 5-0 ini yang lebih tertumpu kepada Faizal Halim sebenarnya. Okey, awak nak ke hospital selepas ini untuk perkembangan mutakhir? Saya sempat berbicara dengan staf kejurulatihan Terengganu. Kami tidak dibenarkan untuk berada di perkarangan hospital, namun difahamkan pada ketika ini, kita berbicara ini yang paling perkembangan terkini, Rahadi Azli sebenarnya hampir orang cakap mempunyai perkembangan yang positif daripada tidak menyedarkan diri seketika perkara itu berlaku. Dan pada ketika ini dia telah pun menunjukkan reaksi yang positif sama ada beliau sudah pun pulih daripada orang cakap pelanggaran itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kecederaan melibatkan patah ataupun kecederaan di bahagian dalam kepalanya itu memerlukan X-ray dan saya fikir beliau belum lagi melakukan X-ray pada saat kita berbicara ini. Itu intipati yang terbaru daripada staf kejurulatihan Terengganu FC. Okey, ke mana awak selepas ini, Kal, minggu depan? Minggu depan saya akan diberi tugas untuk melakukan tinjauan aksi final di luar perkarangan stadium dan saya pun dah orang cakap dah exchange contact dengan fans-fans Terengganu yang hadir pada Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari Jumaat lewat malam dan sampai awal pagi Sabtu. Dan mereka bertungkus lumus. Ada yang orang cakap jual motor untuk menanggung kos perbelanjaan untuk ke Kuala Lumpur dan saya fikir itu satu yang luar biasa. Banyak perkara-perkara yang cerita yang di sebalik pada aksi final itu sendiri. Siapa sangka Nafuzi Zain berupaya untuk mencatat sejarah yang luar biasa saya fikir. Selaku pemain dan juga selaku jurulatih menjulang kejuaraan Piala FA untuk Terengganu. So saya rasa Terengganu punya 1001 cerita untuk dipersembahkan kepada penyokong-penyokong yang hadir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada minggu hadapan. Kal, terima kasih banyak, Kal. Bob, okey Bob? Sama-sama. Bob, okey Bob? Bob okey? Okey. So lepas ni saya dagang lagi? Roti canai.
Oh, Janai. Susun elok. Badan pokok tembun ni yang jadi macam saya. Okey, Kal. Baik. Terima kasih, Kal di Kuala Terengganu.